Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini dimulakan dengan saya, Nur Syasha Syazwani binti Muhammad Syuhaimi. Dan tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi, apa yang kita faham tentang maksud etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai ini? Etika berasal daripada Greek, ethos, yang membawa maksud ilmu yang berkenaan tentang akhlak dan moral sesuatu individu ataupun sesuatu kumpulan. Ilmu ini juga menekankan perbuatan baik dan buruk seorang individu dan bagaimana mereka memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Manakala peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Pembinaan bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu padu antara satu sama lain memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dan peradaban. Kita juga perlu faham bahawa etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat. Menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menabur fitnah atau mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban. Seterusnya, terdapat beberapa aspek yang ada agar kita dapat membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Jadi, saya akan senaraikannya untuk anda lebih faham dan menitik beratkan hal ini. Yang pertama ialah sistem kepercayaan dan agama, pendapatan masyarakat, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri dan akhir sekali peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada Cik Nailatul Munah untuk menerangkan tentang komponen etika dan peradaban supaya anda semua boleh faham dengan lebih dalam tentang tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatul Munah binti Ahmad dan saya akan meneruskan dengan komponen etika dan peradaban dalam masyarakat berkepelbagaian. Pertama sekali, persekitaran geofizikal. Aspek geografi sesuatu tempat seperti sejarah, budaya, tradisi dan kawasan dirujuk sebagai geografi geofizikal. Kepelbagaian geofizik menyumbang kepada kepelbagaian tamadun yang lahir di Malaysia kerana sejarah menunjukkan tanah Melayu berinteraksi secara meluas dengan penduduk dari pelbagai tempat sehingga menghasilkan kepelbagaian etnik dan kaum yang wujud pada masa kini. Tanah Melayu adalah sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan Selat Melaka dan ia berfungsi sebagai titik pertemuan dan penghubung perdagangan antara dua tamadun besar iaitu China dan India. Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu telah berjaya membina tamadun Melayu kerana mempunyai kehidupan sosio-ekonomi dan politik yang tersendiri. Yang kedua, masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah sekumpulan orang yang berinteraksi dan mengambil bahagian dalam sistem sosial yang terdiri daripada individu yang menjadi sebahagian daripada kumpulan. Antara ciri-ciri masyarakat ialah mereka berbudaya, teratur, berkomunikasi, mempunyai organisasi sosial dan mengalami perubahan. Koin Jara Ningrat menganggap masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup dan bekerjasama dalam rangka mengorientasikan dan menganggap dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, ekonomi dan pasaran. Sebelum kedatangan penjajah British, kebanyakan orang Melayu mempunyai kegiatan ekonomi sendiri, iaitu ekonomi sara diri yang menjadi sumber pendapatan utama untuk diri dan keluarga. Kemudian, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan ekonomi dan perdagangan berkembang dan ia merupakan salah satu kegiatan yang semakin penting dalam kalangan orang di tanah Melayu yang kehidupannya masih mundur dan tradisional. Pada zaman penjajahan British pula, mereka meluaskan dan meningkatkan kualiti ekonomi tanah Melayu dengan menubuhkan lombong biji timah, memperoleh tanah untuk penanaman getah dan membawa masuk buruh berskala besar dari India dan China. Walaupun ekonomi tanah Melayu berkembang, British hanya membenarkan orang Melayu terlibat dalam pertanian tradisional dan menghalang mereka daripada bekerja di ladang atau perlombongan. Akhir sekali, falsafah dan pemikiran.
Falsafah dan pemikiran adalah dua komponen etika dan tamadun masyarakat yang pelbagai. Falsafah pemikiran tradisional berbeza dengan falsafah dan pemikiran moden. Kerana dalam konsep tradisional, masyarakat ditentukan dan ditetapkan dan orang hanya diberi ruang untuk memilih cara untuk mencapai matlamat tersebut. Sedangkan moden membolehkan manusia menentukan matlamat hidup mereka sendiri dan memberi mereka kebebasan untuk memilih cara untuk mencapai matlamat tersebut. Ibnu Khaldun percaya bahawa ilmu agama dan tradisi perlu disepadukan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Cik Nur Hidayah untuk membincangkan topik berkenaan Selat Melaka Gelanggang Kepelbagaian. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Hashim, nombor matrik 2021125835. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai Selat Melaka Gelanggang Kepelbagaian. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Selat Melaka sebagai Gelanggang Kepelbagaian? Seperti yang kita semua tahu, satu ketika dahulu Selat Melaka merupakan lokasi yang terkenal disebabkan oleh penempatannya yang strategik dan berdekatan dengan laut. Jadi dikatakan bahawa interaksi kepelbagaian etnik ini bermula di Selat Melaka dengan pembudayaan yang menggabungkan penduduk berbilang kaum, iaitu melalui perkahwinan dan juga perdagangan dari pedagang yang datang dari pelbagai negara. Ini dapat dilihat melalui kepelbagaian melalui adat resam, budaya dan perbezaan agama. Seterusnya mengenai interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, ianya merupakan satu budaya dalam sesuatu kaum. Sebagai contoh, dalam kaum orang Melayu terdapat orang Jawa, Bajar, Bugis, Mandalin dan sebagainya. Interaksi ini dapat dilihat dalam kepelbagaian budaya dan amalan keturunan serta pandangan agama yang berbeza tetapi serupa dari segi budaya. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka sebagai lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Pada satu ketika dahulu, Melaka pernah dikenali sebagai The Venice of the East kerana ia berfungsi sebagai tempat pertemuan pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, Cina, India dan negara lain. Terdapat 4 aspek yang menyumbang kepada zaman keagungan Melaka yang dapat dilihat, iaitu pemerintahan, perdagangan, kependudukan dan kepelbagaian budaya. Yang pertama adalah pemerintahan di mana wujudnya perkahwinan campur. Sebagai contoh dapat dilihat melalui perkahwinan Puteri Han Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Kedua, perdagangan di mana menggunakan Undang-Undang Laut Melaka bagi menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan juga lanun. Ketiga adalah kependudukan di mana penghijrah dari Arab, India, China dan negara lain tidak memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki suatu kawasan. Maka wujudnya masyarakat baru iaitu Baba dan Nyonya. Keempat adalah kepelbagaian di mana kemajuan perdagangan dan Empayar Melaka sebagai kota metropolitan menjadikan Melaka sebagai kota multi budaya. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Terdapat 3 aspek kedatangan British ke tanah Melayu iaitu keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Pemisahan antara agama dan sains moden yang dinamakan Rock of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould 2002 berlaku pada abad ke-15 Masihi apabila agama dianggap penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan juga peperangan. Manakala sains dianggap bersifat universal, ianya membawa individu yang berkongsi pengetahuan yang sama dan hidup dalam harmoni. Seterusnya, British mengekalkan dasar memisahkan agama daripada negeri di tanah Melayu dengan British menguruskan pentadbiran negara. Manakala Sultan bertanggungjawab dalam isu agama Islam dan adat istiadat Melayu dan juga bertanggungjawab ke atas pelaksanaan sistem pentadbiran berdasarkan peruntukan kuasa di kalangan badan kehakiman, eksekutif dan badan perundangan. Negara yang lebih awal mengalami pengalaman yang sama ialah negara Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka dan Nepal. Sekian pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangannya seterusnya kepada Cik Nur Syafiqah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan nama saya Nur Syafiqah binti Syafidin. Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan warisan dan pendigital sejagat. Pemeliharaan warisan sejagat sangat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai berbilang kaum seperti Malaysia dan keupayaan memelihara warisan ini bergantung kepada masyarakatnya sendiri dengan nilai-nilai dan semangat ciptakan negara. Ia akan menjadi sesuatu yang penting pada era globalisasi ini di mana teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat dan ia satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian.
Selain itu, aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepadan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Justru itu, sangat membimbangkan di mana ia akan melahirkan satu peradaban yang menyalahi etika dan norma masyarakat apabila elemen yang tidak baik dan etika yang salah diserap masuk ke dalam sesuatu komuniti masyarakat. Seterusnya, budaya barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan barat melalui pembentukan penjajahan pemikiran dan budaya. Perkembangan teknologi maklumat dan media digital ini sangat umumnya mempunyai dua kesan, iaitu positif dan negatif dalam perkembangan sesebuah negara dan ketamadunan manusia. Di samping itu, perkembangan internet tanpa sempadan ini menyebabkan masyarakat berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi media yang menjadi platform utama yang mampu mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup mereka. Namun begitu, impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Sebagai contoh, teknologi seperti telefon bimbit yang ada pada ketika ini telah menyebabkan masyarakat dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan mudah. Justru itu, pemeliharaan warisan negara ini amat penting dan ia perlu dijadikan strategi bagi memupuk pembinaan masyarakat, terutamanya dalam kepelbagaian masyarakat. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembintangan ini dengan 5 nilai etika dan peradaban dalam tamadun Islam, iaitu hikmah, saja'ah, adalah, ifah dan huriyah. Pertama ialah saja'ah. Dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau kepewiraan seseorang yang bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Ia juga dikategorikan sebagai berani membenar yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Berani membela hak milik, jiwa dan raga dalam kebenaran. Akhir sekali, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Selain itu, hikmah yang bermaksud adil yang memutuskan sesuatu. Antara nilai yang ada pada hikmah ialah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, menghalang kezaliman dan kemampuan akal dalam memahami hukum-hukum syariah. Seterusnya adalah iaitu adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di samping itu, ifah bermaksud menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga bermaksud kesucian tubuh. Ifah juga hendaklah dilakukan setiap waktu, dimulai memelihara hati dari keinginan yang buruk. Akhir sekali, Al-Huriyah yang bermaksud kebebasan, di mana Islam memberi pengiktirafan terhadap kebebasan manusia miliki sejak lahir. Seperti yang kita dapat lihat, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan, kebanyakan masyarakat menggunakan media massa dengan menghubungi menggunakan telefon, video call, menggunakan platform seperti ini untuk bersua muka dan bersembang dengan ahli keluarga yang jauh di mana mereka tidak dapat merentas negeri ketika PKP dilaksanakan. Hal ini dapat memberi mereka kegembiraan kerana mereka dapat berhubung dengan keluarga mereka dan ia juga dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain dengan lebih baik. Walaupun begitu, media massa ini juga memiliki impak yang buruk kepada anak-anak di mana ibu bapa perlu memantau dan menghadkan penggunaan media sosial. Hal ini kerana anak-anak masih belum mahir untuk menganalisis maklumat yang sahih dan berita palsu yang mungkin akan menyebabkan mereka panik dan gelisah. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan pembentangan ini kepada Encik Nuri Atira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membentangkan tentang nilai etika dan peradaban dalam tamadun Melayu. Terdapat 5 nilai etika dan peradaban dalam tamadun Melayu. Yang pertama ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, berat sama dipikul, ringan sama dijinji. Yang ketiga, air dicincang tak akan putus. Yang keempat, orang berbudi, kita berbahasa. Dan yang terakhir sekali, muafakat membawa berkat. Baiklah, di sini saya akan menerangkan lebih jelas lagi mengenai apakah maksud-maksud bagi kelima-lima peribahasa ini. Maksud peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya ialah mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. Ini kerana apabila usia semakin menginjak dewasa, sukar untuk ibu bapa mendidik. Tetapi perlu diingatkan bahawa
mendidik bukanlah mengherdik. Mendidiklah dengan cara yang betul, dengan tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar. Kedua, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang membawa erti bermuafakatlah dalam melakukan kerja sama ada susah atau senang. Telah menjadi adab dan etika untuk orang Melayu bersama-sama membantu dalam kehidupan seharian. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah di majlis kenduri di kampung. Ketiga, air dicincang tak akan putus, di mana saudara atau adik-beradik akan tetap selamanya, tidak akan pernah terputus. Walau seteruk mana pergaduhan dan perbahalan itu, pasti akhirnya mereka akan berbaik juga. Keempat, orang berbudi, kita berbahasa. Apabila kita mendapat pemberian daripada seseorang, hendaklah kita berterima kasih dahulu, lalu membalas atau memberikan yang lebih baik kepada mereka. Akhir sekali, muafakat membawa berkat, di mana aktiviti yang dilakukan secara sepakat pasti akan mendatangkan hasil yang sangat baik. Seterusnya, kita akan beralih kepada nilai etika dan peradaban dalam tamadun Cina. Yang pertama ialah wulun. Wu bermaksud 5, manakala lun bermaksud hubungan. 5 hubungan asas manusia ialah hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara bapa dan anak, hubungan antara adik-beradik, hubungan di antara sahabat, dan akhir sekali, hubungan di antara pemerintah dan rakyat. Seterusnya, konsep ren atau dikenali sebagai kemanusiaan. Konsep ini dari segi nilai kasih kepada manusia, naluri untuk sentiasa melakukan kebaikan, rasa hormat kepada diri sendiri dan memartabatkan sesama manusia dengan dapat membezakan di antara manusia dan juga haiwan. Okey, terdapat 4 konsep asas ren, iaitu konsep song, iaitu ketaatan, konsep shu, iaitu kemaafan, konsep xiao, iaitu berbakti, dan konsep ti, ialah hormat. Seterusnya, kita beralih pula kepada konsep li ataupun tata susila yang bermaksud berakhlak, seperti sentiasa merendah diri dan menghormati orang lain. Konsep li adalah sebagai pengawal tingkah laku manusia. 3 ciri li ialah: yang pertama, peraturan hubungan antara manusia dengan Tuhan dari segi aspek perasaan dan naluri. Yang kedua, peraturan hubungan antara manusia dengan manusia dengan menghormati sesama manusia. Ketiga ialah peraturan hubungan politik dengan menekankan kepimpinan melalui teladan. Akhir sekali ialah zongyok, iaitu kesederhanaan, di mana ini adalah asas untuk menjadi manusia yang baik dan lebih menekankan keseimbangan, bertolak ansur dan ikhlas sesama manusia. Seterusnya, nilai etika dan peradaban dalam tamadun India. Yang pertama ialah satya, yang bermaksud kejujuran dan kebenaran. Satya bermaksud jujur dalam perkataan dan perbuatan dan tidak sama sekali berbohong. Kedua, karma, iaitu balasan, di mana konsep karma dalam Hinduisme membawa maksud kepada setiap perbuatan sama ada baik ataupun buruk akan membawa kepada kelahiran semula. Akhir sekali ialah dharma, iaitu ketaatan, yang mempunyai maksud yang mendalam dan lebih luas berbanding perkataan agama, iaitu apa yang dipegang oleh sesuatu kehidupan. Akhir sekali ialah nilai etika dan peradaban dalam tamadun Barat. Barat sentiasa merumuskan nilai-nilai yang dianggap baik dalam kehidupan. Namun, terdapat perubahan nilai di Barat secara radikal. Fahaman mereka ialah sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dan agama, di mana hubungan mereka dengan agama adalah bersifat ritual, iaitu hanya ke gereja pada hari Ahad dan selebihnya cara kehidupan mereka dipisahkan daripada agama. Sejajar dengan perkembangan teknologi kini, budaya Barat banyak mempengaruhi kehidupan seharian kita di dalam bentuk pemikiran dan budaya. Kempatasan rantaian internet pada masa sekarang telah membuka perbincangan
tanpa sepadan di atas pelbagai platform di internet. Selain itu, terdapat 3 nilai utama yang menjadi pegangan tamadun barat ialah love, respect and forgive. Itu saja daripada saya. Kembali kepada Cik Nur Syazwani untuk mengulaskan mengenai kesimpulan. Kembali bersama saya Nur Syazwani untuk membuat kesimpulan tentang perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya di sini, saya dapat tekankan bahawa pelbagai aspek iaitu dari segi pemikiran, kemajuan teknologi, nilai dan akhlak yang ada dalam masyarakat di Malaysia ialah suatu pencapaian dan kejayaan dalam sesuatu peradaban. Hal ini adalah sangat penting untuk semua masyarakat pelihara agar nilai yang baik itu menjadi identiti dalam setiap kelompok masyarakat. Tidak dapat kita nafikan lagi bahawa ilmu tentang etika dan peradaban pada zaman sekarang adalah sangat penting supaya Malaysia mendapat kejayaan. Manakala pengajaran yang kita dapat daripada kitaran sejarah masyarakat haruslah menjadi iktibar agar kemewahan dan keistimewaan yang diperoleh pada hari ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaiknya agar peradaban masyarakat selari dengan kehendak agama dan etika masing-masing. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan pendedahan tentang latar belakang etika dan peradaban ini dapat membantu masyarakat agar berinteraksi dengan lebih baik bagi mewujudkan persefahaman dan kebersamaan antara satu sama lain. Bab kata peribahasa Melayu, bersekutu bertambah mutu, iaitu bermaksud negara kita akan terus aman dan makmur jika masyarakat saling menghormati dan perpaduan di kalangan masyarakat menjamin kesejahteraan hidup. Akhir sekali, wabak COVID-19 ini menjadi pembentukan kekuatan diri yang bagus kepada masyarakat terhadap institusi kekeluargaan dalam menempuh arus perubahan dari aspek pemikiran dan emosi dalam menghadapi wabak COVID-19 ketika PKP dilaksanakan. Oleh itu, PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ini memberi impak yang positif dan negatif kepada masyarakat terutamanya institusi kekeluargaan supaya mereka boleh berfikir antara mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian daripada kami dan terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk mendengar perbincangan kami pada hari ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, boleh diutarakan kepada kami selepas perbentangan ini. Pada hari ini, iaitu beliau akan Tidak bersifat tak kira-kira warisan dan penting. Saya menekankan sesuatu perbuatan baik. Tidak berkepelbagaian. pembentangan daripada saya. Yuk. Jika ada orang Akhir sekali.